Assalamualaikum dan salam sejahtera. Agenda awal pada malam ini kita berikan tumpuan kepada isu-isu global khususnya apabila melibatkan hubungan antarabangsa di antara Amerika Syarikat dan Timur Tengah dan beberapa isu yang melibatkan peperangan dan konflik antaranya berkenaan dengan Rusia Ukraine dan juga antara Palestin dan juga Israel. Dan untuk berikan apakah jangkaan yang akan berlaku dalam tempoh masa yang terdekat untuk tahun berakhir 2023 dan apakah yang akan berlangsung sepanjang 2024 sekiranya krisis-krisis ini masih lagi berlarutan. Kita bersama-sama dengan Profesor Dr. Miza Muhammad Aslam daripada Jabatan Hubungan Antarabangsa Keselamatan dan Undang-Undang Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Terima kasih Prof bersama kita di waktu ini. Kita nak buka dahulu tirai perbincangan pada malam ini berkenaan dengan krisis di antara Palestin dan juga Israel. Pada pandangan Prof, sejauh manakah isu ini mungkin akan berlanjutan dan bagaimanakah pendirian yang dibuat oleh Amerika Syarikat yang sedikit kendur ketika ini akan memberi kesan ataupun mungkin akan memberikan supaya konflik ini bertambah lebih singkat berbanding dengan jangkaan yang akan berlarutan lebih panjang, Prof. Baik, pertama sekali kita sedang mengakhiri tirai 2023 dan bakal melalui satu fasa ataupun tahun yang lebih mencabar pada tahun 2024. Kenapa saya katakan begitu? Kerana setakat ini kita ada beberapa konflik dan kemungkinan juga landscape sosio, ekonomi, politik yang berlaku di seluruh dunia akan memberikan impak besar kepada ekosistem ya. Okey, berbangkit kepada apa yang disoalkan tadi tentang future ataupun masa depan konflik di antara Israel dan Palestin, saya melihat bahawa konflik ini sebenarnya berpanjangan tetapi memang ada hasrat untuk ditamatkan ya. Satunya di pihak Israel itu bahawa mereka akan meneruskan peperangan ini selagi hasrat mereka untuk menguasai Gaza dan juga tebing barat yang mana mereka telah namakan sebagai negara Palestin baru, yang mana peta itu telah ditunjukkan di dalam persidangan United Nations General Assembly baru-baru ini pada September yang lalu apabila Netanyahu menunjukkan peta baru negara Israel, iaitu peta lama sebenarnya tetapi diperbaharui semula daripada segi presentasinya menunjukkan bahawa tidak ada lagi Gaza ataupun tidak ada lagi tebing barat di dalam peta tersebut, yang ada hanyalah Israel. Bagi pihak Palestin pula, peperangan mereka akan teruskan selagi hasrat mereka untuk menubuhkan sebuah negara yang berdaulat yang telah dipersetujui oleh United Nations pada tahun 1967 itu tidak tercipta ya. Jadi bila mengambil pendekatan seperti ini, saya melihat bahawa peperangan ini akan berpanjangan kerana hasrat kedua-dua kumpulan ini memang ada, dan selagi hasrat itu tidak diselesaikan ataupun dialamatkan dengan sebaik mungkin, maka ianya tidak akan ditamatkan. Tetapi saya suka menyentuh bahawa memang hasrat untuk menamatkan peperangan ini ada di pihak Israel terutama sekali kerana mereka pada ketika ini berada dalam situasi yang amat sukar, terutama sekali kerajaan Netanyahu, iaitu satunya adalah daripada segi kita panggil faktor dalaman, penolakan besar-besaran oleh masyarakat Yahudi ataupun Israel itu terhadap kerajaan Netanyahu daripada parti Likud yang dianggap tidak kompeten dalam mentadbir negara ini, dan juga telah menyebabkan Israel berada dalam satu situasi yang amat sukar. Yang keduanya hutang, hutang meningkat, dianggarkan pada ketika ini sudah melebihi 80 bilion. Okay, dan defisit bagi negara juga sudah menunjukkan satu peningkatan yang tinggi, iaitu 20 bilion. So jika faktor-faktor ini diambil kira, termasuk juga kematian, kerosakan dan kehilangan pelaburan dan sebagainya di pihak Israel, maka mereka sangat terdesak untuk menamatkan peperangan ini. Tetapi bagi pihak Palestin, itulah keadaan mereka, kehidupan mereka sejak dahulu. Mereka sudah mangli ataupun sudah biasa dengan kematian, mereka sudah biasa dengan kemusnahan. Bagi mereka hidup atau mati itu adalah sebahagian daripada lumrah kehidupan. Jadi apabila kita melihat faktor-faktor ini, pastinya 2024 ini adalah satu tahun yang mencabar, terutama sekali mengambil kira konflik yang berlaku di antara Israel dan Palestin.
Ya, Prof, saya nak lontarkan beberapa faktor lagi yang mana mungkin akan terarah kepada penamatan kepada konflik di antara Israel dan Palestin, termasuklah pilihan raya Presiden 2024 yang mana kita dapat saksikan tindakan dan pendekatan Amerika juga sedikit kendur apabila mula menegur Israel supaya memberikan sekurang-kurangnya perlindungan kepada orang awam dalam operasi ketenteraan dilakukan. Yang keduanya, selepas daripada konflik yang berlaku di Semenanjung Gaza ini ketika ini semakin luas impaknya, termasuklah juga di Laut Merah apabila Houthi juga terlibat dalam konflik kali ini, yang mana alasannya serangan dibuat ke atas kapal-kapal dagang yang melalui kawasan tersebut sebagai tindakan balas terhadap rejim Israel yang tidak mengundur ataupun tidak masih lagi meneruskan segala bentuk kezaliman terhadap rakyat Palestin. Tapi dalam masa yang sama juga, Prof, itu merupakan faktor-faktor yang boleh mengarah kepada konflik ini dihentikan. Tapi pada lewat malam semalam, Reuters melaporkan bahawa Israel bersedia untuk menerima pelaburan daripada Intel 3.2 bilion untuk membuka satu lagi kilang untuk mengeluarkan chip di sebahagian selatan daripada Israel ataupun di utara Gaza. Itu seolah-olah memberikan provokasi bahawa konflik ini mungkin tidak akan berakhir. Jadi berdasarkan kepada tiga faktor ini, bagaimana Prof melihat 2024 khususnya untuk rakyat Palestin dan konflik yang sedang berlaku? Ya, ya betul. Pertama sekali kita harus jelas bahawa pilihan raya presiden, presidential election Amerika akan berlaku pada tahun hadapan. Dan pada ketika ini kita pasti melihat Biden akan cuba untuk mempertahankan posisi beliau pada penggal yang kedua. Dan dalam masa yang sama di pihak Trump pula yang merupakan rival yang paling dekat pada ketika ini berusaha untuk kembali semula sebagai Presiden Amerika. Dan betul saya setuju, memang ada naratif yang sedikit lunak dimainkan oleh Amerika, terutama sekali apabila sudah ada sedikit kita panggil statement daripada pihak Biden meminta Israel supaya tidak melakukan pembunuhan, genosid dan sebagainya, which is satu keadaan yang jarang berlaku kerana selalunya sekutu-sekutu Israel ini sama ada mereka bersetuju ataupun mereka berdiam, tetapi ketika ini kita dapat lihat Biden mempunyai satu naratif yang berbeza. Yang kedua, memang situasi nanti akan sangat sukar jika berlaku Donald Trump kembali sebagai presiden. Kerana kita harus ingat pada tahun 2017 Donald Trump lah orang yang bertanggungjawab telah memindahkan ibu negara Israel daripada Tel Aviv ke Jerusalem. Dan jika beliau kembali semula ke arena politik dan menjadi presiden, pastinya saya melihat ianya akan diberikan sokongan yang cukup padu oleh pihak Israel, tetapi dalam masa yang sama ianya akan menyebabkan situasi yang lebih buruk di pihak Palestin dan juga di Asia Barat. Jadi sebab itulah kita lihat pada ketika ini ada usaha untuk sebenarnya menolak Biden dan menaikkan Donald Trump supaya hasrat Israel itu dapat diteruskan. Yang keduanya memang benar pada ketika ini juga berlaku apa yang kita panggil penguasaan ataupun juga sokongan oleh Houthi, iaitu satu kumpulan pemberontak yang menguasai di wilayah utara Yaman, iaitu yang berdekatan dengan Laut Merah dan juga Gulf of Aden. Jadi kelompok ini sebenarnya ya memang betul mereka ini adalah merupakan proksi dan juga disokong penuh oleh Iran dan Houthi adalah antara kita panggil beberapa kelompok yang memberikan sokongan jelas kepada Hamas dan juga Palestin, seperti Hezbollah dan beberapa negara lain, tetapi secara generalnya banyak negara tidak bersetuju ataupun menolak untuk memberikan sokongan secara terang-terangan terhadap Hamas ataupun Palestin, tetapi tidak bagi Houthi. Dan ini adalah merupakan satu lagi keadaan yang akan menjadikan rantau Asia Barat ini dalam konflik, terutama sekali apabila mengambil kira proksi ataupun geopolitik yang berlaku, involvement daripada Saudi Arabia, UAE, Iran, Amerika, Rusia dan sebagainya itu
ini akan menjadikan keadaan lebih complicated di wilayah tersebut. Dan kita juga harus lihat bahawa satu lagi yang disentuh tadi adalah tentang pelaburan. Itu sangat menarik yang dikatakan Intel bercadang untuk melakukan satu pelaburan yang berjumlah berbilion ringgit. Jadi saya melihat sebenarnya ini tidak bukan adalah part of the game ataupun war game, propaganda kerana untuk kita mendapatkan terus sokongan daripada masyarakat, kita harus menunjukkan bahawa negara maknanya Israel itu harus menunjukkan bahawa negara mereka stabil, pelaburan tetap masuk, mereka mendapat sokongan antarabangsa dan lain-lain. Jadi kita juga harus tahu Intel itu siapa yang punya. Ya, Israel yang punya, dan mereka itu adalah dikuasai oleh golongan Yahudi ataupun Jewish. Jadi untuk mereka melabur dalam negara Israel dan juga memberikan sokongan kepada Netanyahu, itu memang tidak ada masalah. Tetapi kalau nak mendapatkan sokongan daripada memang entiti luar untuk melabur di Israel, saya fikir itu adalah satu halangan ataupun cabaran yang cukup besar. Jadi itulah sebahagian daripada kita panggil political and war game untuk terus mendapatkan sokongan dan juga dukungan daripada masyarakat, terutama sekali penduduk Israel itu sendiri. Masih lagi berkenaan dengan Laut Merah itu, Prof. Pengaruh siapa yang lebih besar? Adakah Houthi lebih besar impaknya yang perlu diberikan perhatian di dunia, ataupun peranan dan juga pengaruh Amerika Syarikat yang cuba untuk mengembeling tenaga beberapa negara meskipun beberapa negara rakannya menolak untuk menyertai operasi di Laut Merah, termasuklah Australia yang sebelum ini galak dibincangkan berkenaan dengan AUKUS, tetapi nampaknya yang tinggal hanyalah KUS itu United Kingdom dan juga Amerika Syarikat. Hatta Sepanyol juga menyatakan bahawa ketidaksediaan mereka untuk menyertai Amerika dalam operasi Laut Merah ini. Jadi lihat kepada situasi Laut Merah itu dan kaitan dengan Palestin, pengaruh siapa yang lebih besar yang wajar diberikan perhatian untuk menentukan ke arah manakah konflik ini akan beralih, sama ada berarah kepada naratif Amerika ataupun naratif ataupun arah jawapan yang ingin dibuat dan dicapai oleh Houthi ini. Ya, memang betul, benarlah kalau kita lihat secara lebih detail, memang pastinya Amerika dan sekutu mereka yang ada di wilayah Laut Merah itu terutama sekali Saudi, mereka juga ada seperti Eritrea, Sudan dan lain yang boleh memberikan sokongan yang cukup padu kepada Amerika. Dan Iran kita ataupun Houthi yang didukung oleh Iran, jangan kita lupa bahawa mereka juga berkemungkinan besar boleh mendapatkan dukungan daripada Presiden Putin Rusia. Jadi jika itu berlaku dan ianya menjadi sangat mendesak, dan pastinya konflik yang lebih besar yang mana Yaman itu akan menjadi proksi dan pastinya pada ketika ini kita lihat sudah ada bibit-bibit perdamaian yang diusahakan oleh China apabila cuba menyatukan di antara Saudi dan juga Iran dan mereka cuba menyatukan kedua buah kuasa ini, maka diberikan 4 bulan which is sehingga ke bulan inilah sebenarnya mereka harus memeterai satu perjanjian baru yang akan menamatkan krisis di antara Iran dan juga Saudi, dan domino efeknya adalah kepada isu yang berlaku di Yemen di antara Houthi dan juga tentera kerajaan yang dibiayai oleh Saudi. Tetapi jika perkara ini gagal ataupun diusahakan supaya gagal, maka ianya akan membawa kepada satu malapetaka yang lebih besar dan sebab itu saya sering menyatakan bahawa the biggest enemy for Western is peace sebab jika berlakunya perdamaian, tidak ada lagi sengketa konflik terutama sekali di Asia Barat, maka tak ada bisnes tak ada lagi peluang untuk membuat wang dan sebagainya. Jadi untuk terus berkuasa, terus menguasai kawasan tersebut, resources adalah dengan cara berkonflik ataupun mencipta konflik-konflik. Jadi apa yang pasti saya melihat pada ketika ini
Houthi ataupun kelompok pemberontak yang dibiayai oleh Iran ini, mereka lah merupakan tunjang kepada perjuangan Palestin pada ketika ini. Dan mereka lah orang yang betul-betul memberikan sokongan secara penuh, menyatakan kesediaan mereka untuk turut serta terlibat jika diberikan peluang dan ruang. Okey. Dan malah kita juga harus sedar bahawa ketika ini Houthi telah melakukan rampasan beberapa buah kapal yang melalui Laut Merah, terutama sekali kapal yang menuju ke Israel. Malah mereka juga menyekat kapal-kapal Israel yang mana impaknya adalah berbilion ringgit kepada ekonomi Israel. Jadi ini menunjukkan bahawa Houthi itu sangat signifikan pada ketika ini dalam konflik yang berlaku. Menarik bila Prof kita libatkan juga China dan juga Rusia dalam persamaan ini. Adakah setuju sekiranya kita katakan Prof untuk tahun 2024 ialah tahun keamanan yang diterajui oleh China berbanding dengan tahun krisis yang disebabkan oleh Israel Amerika Syarikat? Ya, ini satu kemungkinan yang kita dapat lihat diinisiatifkan atas kepentingan. Dan kalau kita lihat, China memang inginkan perdamaian di Asia Barat di antara terutama sekali pihak yang bertelagah seperti dan juga abang besar lah di Asia Barat itu seperti Saudi dan juga Iran yang mana jika kedua-dua negara ini melakukan perdamaian yang pastinya impak positif kepada China daripada sudut ekonomi, daripada sudut laluan sutera, daripada segi obor, One Belt One Road, pelbagai inisiatif yang dibangunkan oleh China dan melalui pelaburan-pelaburan mereka, maka dapat direalisasikan dengan mudah. Tetapi jika keadaan itu tidak baik, maka akan menjejaskan mereka. Okey, itu satu situasi yang kita lihat mereka menjuarai isu perdamaian dan cuba menjadi orang tengah yang cukup baik. Tetapi naratif yang berbeza dilakukan oleh China di Laut China Selatan. Mereka menjadi punca dan juga onak serta duri dalam daging kepada insiden-insiden yang termasuk terkesan kepada negara kita Malaysia. Malah antara China dan Filipina pada ketika ini sangat panas. Malah Menteri Luar China juga mengatakan namanya Wang Yi. Beliau telah menyatakan baru-baru ini diplomatic relationship between Philippines and China at the crossroad, di persimpangan. Malah beberapa siri berbalas tembakan dan juga kematian berlaku di antara China dan juga Vietnam. Tetapi perkara seperti itu tidak berlaku di antara Malaysia dan juga China walaupun pencerobohan sering berlaku sama ada udara, darat, udara dan laut. Tetapi kita dapat lihat di sini bahawa dalam masa yang sama China menjuarai perdamaian di kawasan luar yang memberikan advantage kepada mereka, tetapi mereka juga menjadi duri dalam daging kepada situasi yang berlaku di Laut China Selatan. Dan jangan kita lupa isu berkaitan dengan Taiwan juga. Dan pada tahun hadapan Taiwan akan melakukan pilihan raya juga. Dan pastinya seperti beberapa kelompok seperti Xiao Bi Kim antara salah seorang lagi kandidat yang merupakan pro-independent yang akan memperjuangkan untuk kemerdekaan Taiwan. Dan jika itu berlaku, perubahan politik yang berlaku di US akan memberikan satu situasi yang berbeza dan impak yang lebih besar kepada rantau kita. Jadi cukup sukar untuk saya menjawab tentang peranan China, tapi sukalah saya memberikan dua situasi itu untuk semua kita berfikir bahawa setiap sesuatu kebaikan itu sebenarnya ada sesuatu yang dihasratkan ataupun istilahnya there is no free meals. There must be a reason lah. Ya. Orang Melayu kata ada udang di sebalik batu. Itu antara perkara yang harus diberikan perhatian. Oleh itu Prof, bagaimana kita nak mengimbangi pengaruh China ketika ini? Kerana juga dilaporkan oleh Reuters bahawa China memberikan sekatan, mengenakan sekatan ke atas satu firma data analytics iaitu Harun daripada United States Amerika yang memberikan maklumat berkenaan dengan tindakan-tindakan
yang tidak berperi kemanusiaan oleh kerajaan China terhadap penduduk etnik Uyghur di China. Jadi itu juga antara perkara-perkara yang wajar diberikan perhatian. Jadi seperti mana kita bincangkan ketika ini, China ni nampak macam baik sokong isu Palestin sebagai contoh. Tapi dalam masa yang sama ada pula isu berkaitan Taiwan, Uyghur dan juga Laut Cina Selatan. Jadi bagaimana untuk kita mengimbangi pengaruh China ketika ini yang diperlukan dunia tapi dalam masa yang sama juga harus dikawal supaya tidak terlalu kuat ia menguasai hal-hal seperti hal di Laut Cina Selatan yang juga ada kepentingan dengan Malaysia. Ya, saya sebenarnya melihat bahawa pada ketika ini, satunya kita tidak dapat menolak daripada bergantung kepada China. Ya. Kebergantungan kita, contohnya Malaysia ya, pada ketika ini memang sangat memerlukan China. Kalau terutama sekali daripada sudut perdagangan dan juga pelaburan. Ini banyak industri dalam negara ini sebenarnya dijana oleh hubungan antara Malaysia dan juga China. Kalau kita lihat rata-rata produk-produk yang dijual di atas talian ni sebenarnya memang datang daripada China. So itu menunjukkan jika berlaku sesuatu dalam hubungan diplomatik itu, maka akan menjejaskan ekosistem ekonomi terutama sekali. Baik, itu satu keadaan. Yang kedua, memang pelaburan. Kita dapat lihat banyak negara pada hari ini mereka memerlukan pelaburan, tetapi pelaburan hari ini sebenarnya dia ada sedikit perbezaan dengan apa yang dilakukan oleh Barat ketika mereka menguasai dunia. Jadi kalau ketika mereka menguasai dunia, Barat, mereka juga memberikan pinjaman, tetapi sebagai balasan mereka akan menguasai politik sesebuah negara, mereka menukar kepimpinan sesebuah negara dan lain-lain. Tetapi kalau kita lihat China, mereka punya objektif bukan kepada politik situ, mereka lebih kepada ekonomi, penguasaan ekonomi. Jadi berlaku juga sebenarnya hegemoni. Kalau antara hegemoni Barat dan juga hegemoni China. So kedua-dua pertembungan ini akan membawa pelbagai kesan kerana masih ada dalam konteks hegemoni, iaitu penguasaan oleh sesuatu kuasa yang lebih dominan. Jadi bagaimana untuk kita mengimbangi? So saya melihat bahawa kita tidak dapat elak daripada perlu terus berkawan terutama sekali dengan China, tetapi dalam masa yang sama kita harus bijak untuk mengatur langkah supaya kita punya apa yang kita panggil rights kita ataupun kepentingan kita dan sebagainya itu terjaga. Jadi saya sukalah melihat bagaimana pendekatan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, PMX, bagaimana beliau berhadapan dengan China dan juga Amerika. Pada masa yang sama kita dapat lihat bagaimana China mengadakan satu persidangan forum yang mana serentak dengan apa yang dilakukan oleh US. Jadi bagaimana untuk kita mengimbangi. Pada ketika itu Perdana Menteri juga harus nak pergi ke mana. Kalau nak pergi ke Eropah, maknanya kita menolak Timur. Kalau kita ke Timur, kita menolak di Barat. Jadi perlu ada kebijakan juga. Dan saya melihat kita address kedua-duanya dengan cukup baik. Dan kita maknanya kena maintain dalam situasi iaitu kita neutral, kita free dan juga peace. Dan itulah yang perlu kita pertahankan. Kita tidak boleh berada pada side mana-mana, tetapi kita lebih melihat kepada kepentingan ekonomi dan juga sosial masyarakat Malaysia. Ya, Prof, ringkas sebelum kita berakhir, Rusia, adakah itu jawapannya? Memandangkan Rusia mungkin itu kuasa yang ketiga selain daripada Amerika Syarikat dan China, meskipun Rusia berdepan dengan konflik dengan Ukraine, adakah Rusia merupakan jawapan untuk mengimbangi kuasa-kuasa yang ada ketika ini untuk kepentingan negara kita khususnya? Ya, itu satu soalan yang menarik. Sebenarnya ramai tidak explore Rusia kan. Jadi dan bila kita bercakap tentang Rusia, kita akan dilihat penyokong komunis Tapi sebenarnya tidak kan. Kalau kita nak lihat di Barat masih lagi ketika hari ini membicarakan tentang racism tentang Islamofobia dan sebagainya. Tapi perkara itu tidak berlaku di Rusia dan itu adalah sesuatu yang menarik untuk kita explore lebih lagi. Juga kalau kita lihat bagaimana Rusia dan juga Chechen itu mereka telah berjaya menyelesaikan konflik dan hari ini mereka berkawan baik dan sama-sama berjuang menghadapi Ukraine. Jadi di situ ada beberapa perkara lah yang menarik tentang Rusia ini yang perlu kita explore lebih mendalam. Dan mungkin sebagaimana yang disebutkan tadi bahawa peranan oleh Rusia
dan juga sebenarnya blok baru yang dicipta BRICS, iaitu Brazil, Rusia, India, China, South Africa dan beberapa negara lain yang dijangka berada dalam kelompok itu adalah merupakan solusi kepada ketidakseimbangan dan ketidakadilan sistem dunia. Jadi kita dapat lihat contohnya veto, kuasa veto yang dimiliki oleh 5 negara itu juga jelas menunjukkan bahawa ketidakadilan terhadap sistem dunia. Dan kenapa kita berdagang dengan India, dengan China tapi kita perlu menggunakan mata wang US dollar, dan kenapa tidak berdagang dengan India menggunakan rupi, berdagang dengan China menggunakan yuan. Jadi itulah saya melihat bahawa ada penyelesaian tetapi memerlukan kepada kebijaksanaan dan juga keberanian. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada tamu kita, Profesor bersama kita di waktu ini, Profesor Dr. Miza Muhammad Aslam dari Jabatan Hubungan Antarabangsa Keselamatan Undang-Undang, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, kongsi berkenaan dengan bagaimanakah tahun 2024 bakal mencorak hubungan antarabangsa yang bermula dengan konflik di antara Palestin dan juga Israel yang kemudiannya membarah sehingga ke Laut Merah, dan ketika ini ia juga memberikan kesan ada pertembungan di antara kuasa-kuasa besar dunia termasuklah Amerika Syarikat, China dan juga Rusia. Tapi itu sedikit kupasan untuk kita memahami lebih lanjut apakah jangkaan yang akan berlaku pada tahun hadapan. Itu sahaja kupasan dan diskusi untuk malam ini. Saya Irfan Faruqi untuk Agenda Awani. Assalamualaikum.